Tak tahulah kalau Abang Amiruddin yang sunyi kan. Kan, semua cerita yang menjurus kepada ke arah melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi kita tengok tidak menggalakkan. Kemudian banyak lagi kalau kita tak kembali kepada agama dari segi pakaian dan sebagainya. Pakaian yang menjolok mata. Siapa kalau tidak ada peranan keluarga yang memberikan teguran kepada anak-anak mereka supaya berpakaian. Sebab itu saya teringat bila kami buat kerjasama dengan pengalisi jenayah, Dr. Kamal Effendi. Dia orang kebetulan dia orang Negeri Sembilan. Kami buat dulu ketika saya dengan Majlis Negeri Sembilan, kita buat roadshow untuk bagi kesedaran kepada belia kita ini tentang bahayanya jenayah seksual ni. Jangan terlibat sekali dengan jenayah seksual. Jadi kita buatlah demonstrasi hukuman sebat dan sebagainya. Kemudian kita bagi tahu kesan daripada apabila melakukan jenayah seksual. Jadi apa yang tertarik bagi saya bila Kamal Effendi bagi pengisian, dia kata ada 3 jenis jenayah mangsa rogol. 3 jenis. Dia kata yang pertama dia ada kaitan dengan pakaian tadi lah. Yang pertama ni mungkin dalam kriminologi ataupun dalam subjek victimology, kajian tentang mangsa jenayah ni dia ada dibahaskan benda ni. Jadi dia kata ada 3 mangsa rogol ni. Yang pertama sekali dia kata by chance. Yang kedua by compliance, dan yang ketiga by choice. Apa maksud dia yang 3 choice, compliance dan by chance ni? Dia kata yang pertama sekali by compliance. Compliance ni memenuhi syarat-syarat perogol. Sudah tentu antara syarat-syarat, kalau kita tanya, kita interview perogol lah kan, tak tahulah kan, mungkin ada yang interview perogol. Jadi dia takkan sebut bahawa dia akan rogol orang yang bersopan santun, orang yang lemah lembut, orang yang menutup aurat dan sebagainya. Kan? Habis tu orang kata orang sekarang ni macam Suzairi Mokhtar yang pakai tudung pun kena rogol. Kan? So what? Kan? Apa masalah dengan pakaian? Sebab itu Allah ada sebut dalam surah Al-Anfal, Allah kata takutlah bahawa fitnah ni, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina minkum khassah. Dan takutlah fitnah ini yang tidak hanya ditimpa kepada orang-orang tertentu saja. Bahkan fitnah ini akan ditimpa kepada semua orang. Orang yang tak pakai tudung dan tak pakai tudung pun sama. Kerana apa? Kerana tindakan orang yang tak pakai tudung ni, yang tidak mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab itulah by compliance ni sudah tentu kalau kita tanya perogol, ciri-cirinya adalah seksi, kemudian mengancam keselamatan awam dan sebagainya lah. Abang Amiruddin dia tahu lah tu. Jadi macam kriteria tu ada. Jadi kalau memenuhi kriteria ni, Kamal Effendi kata memang chances untuk merogol je memang tinggi. Kemudian yang kedua, mangsa by chance. By chance ni dengan chance ni apa? Peluang. Contohnya mak si Zaleha ni kata, contohlah Zaleha bukan nama sebenar, Leha, kau jangan pergi Stuyvesant Street tu, pukul 10 malam kau jangan main kat situ, dah balik rumah. Tapi kerana by choice tadi, satunya by choice, kerana pilihan dia pergi juga tempat gelap tu, maka dia akhirnya kebetulan situ ada perogol, bersiri pula tu dan dia dirogol. Kan? Itu by choice. Yang pertama tadi by compliance, memenuhi ciri-ciri, by choice. Dan yang ketiga sekali adalah by chance. By chance ni adalah mungkin orang yang tidak bernasib baik yang kena. Kan? Sebab perogol tu dah tunggu contohnya di Wyland Street, contohlah. Di Wyland Street dia kata siapa saja yang lalu kat sini tak kira siapa dia akan melata. Tiba-tiba yang lalu lembu. Memanglah lembu tu jadi mangsa rogol. Kalau mungkin Abang Khairizam ke lalu, mungkin Abang Khairizam mungkin boleh jadi mangsa. Sebab by chance. Dia kata tak kira lah Ustaz Jai ke lalu, lembu ke, anjing lalu. Itu mungkin kita pernah dengar. Nyonya umur 73 tahun kena rogol ketika berjoging. Kita pun tak masuk akal. Nyonya 73 tahun. Barulah kita faham bahawa by chance, dia dah desperate. Siapa je lalu, dia akan hantam, sapu dan sebagainya. Jadi mungkin isu-isu ni yang kita perlu pedalami cara untuk mengatasinya, kerana
isu ni telah berluasa. Tadi seperti yang disebutkan tadi, ada yang cadang agar pendidikan seksual itu diajar di sekolah. Mungkin kita boleh bincang selepas ini, mungkin pandangan rakan-rakan sekalian untuk memperkayakan perbincangan kita. Dan sudah tentu yang paling penting adalah kita kena sekat media-media kita ni, ataupun kita kena kawal media-media kita ni yang terlalu melampau dan sebagainya. Dan banyak kali kita tegur tapi nampaknya ia tidak memberikan, sebab dia berkaitan dengan komersial, kan? Sebab saya pernah ingat lagi, saya tanya Datuk Azalina dulu ketika jadi Menteri Belia dan Sukan, kenapa tak kawal benda-benda ni? Dia pun tak boleh jawab. Sebab dia kata ini komersial, nothing to do with government. Jadi government pun tak boleh nak sekat, kerana dia berkaitan dengan soal keuntungan, soal kekayaan, soal mengaut keuntungan dan sebagainya. Ini yang kita rasa amat penting kita terus bekerja untuk menyedarkan media ni. Tapi kita pun kena bagi alternatif, kan? Dia kata kalau dah Asmara Dana tak boleh nak tayangkan, jadi cerita apa? Kau tak buat cerita pun. Kami perlukan cerita-cerita yang baik, kan? Jadi kita kena juga, kan? Sebab itu saya ingat Imam Fatimah punya usaha baik, kan? Sebab sekarang dia tengah cari hero. Kalau boleh nak cari ustaz betul lah, bukan ustaz jadi-jadian. Tapi kena ada rupa sikit lah Ustaz Jai, dia kata. Bukan jadi hero. Untuk buat cerita-cerita yang lebih islamik. Jadi Alhamdulillah. Tapi kita kena banyakkan lagi orang macam Imam Fatimah ni ada kesedaran yang nak memberikan alternatif dalam dunia hiburan, kan? Jadi Ustaz Jai boleh lah kalau ada rupa sikit. Tapi kena ada rupa sikit lah. Kan? Dia nampaknya handsome lagi, kan? Walaupun dah 29 oh. 32 kan? Jadi itu antara yang jadi sudah tentu akhir sekali kita kena kembali kepada institusi keluarga, kemudian penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga. Jadi ini yang kita kena jaga betul-betul. Jadi saya rasa cukup setakat itu pengisiannya. Mungkin boleh kita bincangkan tentang kalau ada tambahan ataupun ada pandangan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Nih, solat. Sudah kalau ada tambahan. Sebab kita satu lagi saya ingat kerja-kerja untuk support system ni bila dibincangkan dalam round table tu, dia kata yang banyak buat kerja mengatasi masalah buang bayi ni banyak di kalangan NGO bukan Islam. Tak ramai yang NGO Islam yang nak kehadapan untuk tangani isu ni. Jadi ini pun satu yang kita membimbangkan juga bila tak banyak NGO Islam yang nak ke depan, ataupun mungkin inisiatif individu yang mungkin boleh buat pusat sehenti untuk menerima remaja perempuan kita yang bermasalah ni. Sebab dia kata, salah seorang pendidik daripada Kuching, dia kata banyak yang buat kerja ni adalah golongan bukan Islam. Yang kita pun tahu golongan bukan Islam ni memang kebanyakan yang terkehadapan. Kalau isu banjir di Johor dulu, yang NGO yang pertama datang adalah Persatuan Budi Suci, Buddha, bukan Persatuan Islam, bukan persatuan lain. Yang terkehadapan dalam isu-isu kesukaraan ni banyak daripada. Begitu juga yang disebutkan dulu, anak-anak yang ibu bapa maknya di penjara, mak di penjara, jadi anak tu tak tahu siapa nak jaga, jadi yang banyaknya ambil pihak-pihak gereja. Jadi ini satu lagi yang kita kena mungkin hari ini kita kena fikirkan sesuatu lah, apa peranan kita, tanggungjawab kita untuk ke arah itu. Dan satu lagi isu yang saya ingat, mungkin salah satu penyelesaian lagi kahwin. Baru ni pun saya terlibat dengan, bukan saya terlibat, kawan-kawan saya terlibat. So-called kawan-kawan kita yang baik ni, Ustaz, kawan-kawan kita yang baik, yang anak hantar ni kan, anak hantar unta ni kan. Dia orang ni ada satu isu pula yang di sebalik dia nak avoid isu ataupun nak elak isu zina ni, dia orang ni kahwin lari. Ini masalah pula. Kan? Salah seorang yang rapat dengan saya terlibat, adik saya, bukan adik saya lah, adik yang dalam satu persatuan pelajar Islam Negeri Sembilan. Mak bapak dia tak tahu. Dia ustaz di UIA tu
saya dah cerita dengan Ustaz Mazlin Saja kan, ustaz di UIA tu dia